Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 hari bulan 2 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qalam, surah yang ke-68, juzuk yang ke-29, ayat 42 sehingga 47. Kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan juga huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Balik semula kepada ayat 42 muka surat 1279. 1279. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatkanlah orang-orang yang tidak beriman akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat yang begitu dahsyat, dan mereka diseru melakukan sujud, maka mereka tidak dapat melakukannya. Tengok munasabatul ayah. Lamma zakara ta'ala anna lil muttaqina 'indahu jannatin na'im. Allah Ta'ala telah sebut dalam ayat yang lepas, bagi orang yang bertakwa syurga yang berkekalan nikmatnya. Bayyana mata zalika kainun wa waqi'un. Allah nyatakan dalam ayat ini bilakah peristiwa itu, bila tarikh itu. Jawab dianya, yauma yukshafu an saqin, iaitulah pada hari huru-hara besar, iaitu hari kiamat. Hari kiamat. Maka Allah SWT nyatakan di sini supaya setiap orang bersedia untuk berhadapan dengan hari yang cukup dahsyat, yang cukup berat, iaitulah hari huru-hara besar, iaitu hari kiamat. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada tafsir. Yauma yukshafu an saqin, pada hari apa tu? Didedahkan kedahsyatan huru-hara. Di sini ada dua tafsir ulama. Dua tafsir ulama di kalangan ulama salaf. Di kalangan ulama salafus saleh ada dua huraian di sini.
Dia kata qauluhu ta'ala yauma yukshafu an saqin ruwiya an Ibni Abbasin wa ta'ifatin, daripada Ibnu Abbas habrul ummah wa turjumanul Quran, dan juga beberapa orang lagi ulama tafsir, al muradu bihi asyiddah, makna hari huru hara besar. Hari bila tu? Hari huru hara besar. Hari huru hara besar, mana hari kiamat. Wa an Abi Sa'id wa Ta'ifah, dan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan juga beberapa orang ulama sahabatnya lain, annahum adduha fi sifat, dia kata ayat ini termasuk dalam ayat sifat. Yauma yukshafu an saqin, pada hari dibukanya sak. Bagaimana kita nak sak? Dia kata yakshifur rabbu subhanahu an saqihil karimah. Ini dua tafsiran lah ulama salah, dari kalangan ulama salaf. Ada yang mengatakan ayat ini menunjukkan huru hara hari kiamat, dan ada juga yang tafsir dengan mana as-saq dengan mana sak. Lagu mana itu hak Allah Azza wa Jalla, jangan kita tanya. Sebagaimana kita beriman Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala berkata-kata, Allah Ta'ala mendengar, kita tidak tahu bagaimana Allah mendengar. Demikian jugalah bila kita kata sak, kita kata sak. Macam mana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ini berdasarkan hadis, tanda ini tafsir ulama salaf di kalangan sahabat yang mengatakan demikian. Dia kata wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yakshifu rabbuna an saqihi. Allah Ta'ala dedahkan sak dia, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah, maka semua orang yang beriman sujud pada Allah Azza wa Jalla pada saat itu. Fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Dengan yang baik, ini cukup berbahaya. Orang yang di atas dunia dulu dia salat, dia sujud kerana nak tunjuk dengan orang. Riya bukan kerana Allah, na'udzubillah. Wa sum'ah, dia sujud kerana nak cari glamour, nak suruh orang kata dia salat, sebagaimana orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang munafiqin. Fayazhabu liyasjud, bila dia pun nak pergi sujud juga kepada Allah Azza wa Jalla, fayaudu zahruhu tabaqan wahidan, tiba-tiba belakang dia macam jadi sekeping papan. Tak boleh nak rokok, nak sujud tak boleh, kerah. Itu dia panggil hadis tentang munafiqin. Tanda pelajar hadis ni rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Itu masalah. Satu lagi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jama'allahu al-ibada bi sa'idin wahidin." Jadi lebih kurang hadis ni, panjang pula ini. Yang pentingnya sak, kalau kita terjemah mungkin kita kata susah, tapi kita kekal dengan lafaz dia lah, senang. Maknanya Allah Ta'ala dedahkan sak dia pada ketika itu orang mukmin akan sujud. Jadi ada dua tafsir di sini. Para ulama salafus saleh dia kata dua-dua. Ibnu Abbas kata huru hara, ada yang mengatakan Allah Ta'ala tunjuk zahirkan sifat dia yang maha mulia, yang maha tinggi, yang tidak sama sekali-kali dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahu Akbar. Jadi hadis Abi Hurairah tadi pun sama juga. Bila orang mukmin tengok semuanya sujud pada Allah, orang munafik nak pergi sujud juga keras. Maknanya belakang dia jadi macam sekeping papan, tak boleh nak sujud. Maka dengan ini para jemaah sekalian, kita yang nak sujud pada Allah Azza wa Jalla ini perlu muhasabah. Muhasabah apa? Muhasabah diri kita, ikhlaskan niat kita ketika solat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan nak tunjuk orang, bukan nak suruh orang tengok,
bukan nak suruh orang puji, bukan nak suruh orang lain. Maka sembunyikan ibadat kita. Jangan sekali-kali waktu kita solat suruh orang ambil gambar. La. Orang ambil gambar pun tak sedut post lah. Oh, ustaz sedang solat, tak payah. Ini merusakkan. Merusak apa? Merusakkan niat kita. Bila kita tahu kita sedang beribadat, orang ambil gambar. Tak tahu. Samalah. Ni bila duk solat jenazah pun ambil gambar. Tengah duk ibadat depan Kaabah pun ambil gambar. Bahasa jenis dia panggil gila share. Segala benda nak share belaka. Kita share hak kita jumpa kawan-kawan boleh. Nak share ketika kita berhubung dengan Allah, la. Ni pada hari dipanggil supaya sujud pada Allah di akhirat. Fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Orang hak duduk atas dunia dia sujud bukan kerana Allah, kerana nak tunjuk orang, nak cari like. Dia cuba nak sujud juga kepada Allah di akhirat. Fayaudu zahruhu tabaqan wahidan, belakang dia keras, tak boleh nak sujud. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla keselamatan, kesejahteraan di dunia, untuk terus melakukan ibadat sebanyaknya, sujud pada Allah, ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk ke orang, bukan semata-mata nak cari glamour, nak cari pujian. Nanti di akhirat orang ni tak boleh nak sujud. Allahu akbar. Masya-Allah. Allahul musta'an. Allah Taala lah tempat kita minta tolong. Jadi pada ketika itu, pada di akhirat esok, tengok ni. Wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Jadi pada hadis tu, hadis Habib Sa'id tadi, orang kullama arada an yasjuda kharra ala qafa. Allahu akbar. Bila dia nak sujud, orang-orang yang riak, puak-puak munafik, hak kafir tu memang dia tak sujud dah. Atas dunia dia sujud ke berhala. Itu mereka ni tak masuk dalam kumpulan ini. Hak masuk kumpulan dipanggil ni orang yang beriman dan orang pura-pura beriman di atas dunia, nama dia munafikin. Dia cuba nak sujud, belakang dia jadi keras. Kullama arada an yasjuda kharra ala qafa. Bila dia nak sujud, keras, terbalik ke belakang. Na'udzubillah. Bayangkan betapa huru-haranya pada ketika itu. Allahu akbar. Macam mana kita nak kata? Tak boleh nak kata lagi dah. Takut kita. Waqila al-muradu, ada ulama mengatakan orang-orang itu munafiqin. Anak atas dunia dulu dia solat pura-pura, akhirnya di akhirat esok nak berpura-pura tak dapat, terbalik. Waqila, ada juga pendapat kata al-kufar, puak kafir pun cuba juga nak sujud. Bila dipanggil sujud, cuba nak sujud pada saat itu, sebab dia tengok, dia yakin Allah Ta'ala ada, nak sujud, mereka akan terbalik ke belakang. Nak sujud ke depan, balik belakang. Allahu akbar. Kita dengar huru-hara ni, barulah kita rasa betapa besarnya, pentingnya hidup kita dengan sujud. Sujudlah kita kepada Allah dengan ikhlas. Ini anak kadang-kadang tak tegur, nak tegur. Bila tegur kat AJK masjid lain macam. Contohnya bila kita pergi kuliah di mana-mana masjid, ni kita nak habiskan bab yang kita mengajar, kadang-kadang ambil masa 10 minit lepas masuk waktu. Ada kalanya sampai lajak sampai 15. Ataupun dipanggil kuliah perdana. Pengurusi kata ustaz ceramahlah sampai pukul 9. Lebihlah 30 minit. Ada yang tak nak azan, tak nak azan terus. Kita kata kena azan. Azan ni syiar. Tak apa azan. Lepas azan, qamat selalu. Pakcik-pakcik ahli-ahli ibadat ni bangun nak solat 2 rakaat. Tak boleh. Bila ada qamat, dia kata imam mau cepat nak balik rumah dia. Kita kata imam dah jadi imam, takkanlah lewat setengah jam kena marah ke bini. Sampai begitu sekali qamat. Kalau betul-betul kelang kabut, ada janji, ada nak bagi anak ke klinik ke takut tutup contohnya, lepas solat doa,
yang maksur duk zikir lepas solat cukup lah. Ni tak. Lepas solat boleh pula dia zikir munajat panjang-panjang yang tak ada dalam format itu yang diajar dalam kitab-kitab kita. Kemudian dakwa tak boleh solat 2 rakaat qabliyah tadi kerana nak cepat. Yang ni boleh pula panjang kat sini. Kita kata sayangnya tuan-tuan, tuan Bilal, tuan Imam, pernah Nabi SAW lalu dekat kubur. Nabi tanya, kubur siapa ni? Sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, kubur sahabat kita baru dikebumikan. Nabi kata rakaatan. 2 rakaat je solat sunat yang kamu solat ringkas-ringkas itu lebih dikasihi oleh penduduk kubur ni daripada dia milik dunia dan isi kandungan. Nilai 2 rakaat bukan kecil. Kita tak bagi orang solat qabliyah kerana apa? Kerana nak cepat. Tapi kita macam-macam acara yang kita buat lepas pada solat, kita mengatakan itu dia panggil neraca tidak seimbang. Inilah yang perlu kita belajar sunnah. Daripada sunnah Nabi SAW ni sangat penting kita belajar. Sebab kalau tidak kita kehilangan peluang yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita banyak, tapi kita sia-siakan dengan alasan-alasan pelbagai yang kita buat. Kalau nak cepat, biar cepat sungguh. Ni tidak, panjang juga lepas solat tu. Kalau nak kira nak cepat, tak cepat juga. Jadi berilah peluang kepada mak-mak kita, ayah-ayah kita, ahli masjid, ahli ibadat ni, biar mereka bersujud. Jangan mereka menyesal dalam kubur, aku nak solat, terhalangnya oleh Pak Bilal yang kelang kabut. Wallahu alam. Baik, kita pindah kepada muhasabah kita dengan munasabah ayat ini. Pada waktu dipanggil sujud, ada orang yang tak mampu sujud kerana dia riak atas dunia. Kita yang diberi peluang untuk sujud dihalang sujud juga kerana Pak Bilal dengan Pak Imam nak cepat. Kita kata Allahul Musta'an. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-43. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Allahu Akbar. Sambil pandangan mereka tunduk malu. Apa tak malu? Atas dunia dulu Allah bagi peluangnya luas untuk kamu sujud, untuk kamu taat, untuk kamu solat main-main, solat munafik, solat nak tunjuk orang, satu penyakit. Ataupun sikapi langsung tak solat. Ataupun kita orang beriman diberi peluang untuk solat tapi kita tak salat, malu kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Takhshahum zillatun syadidatun. Mereka akan rasa malu pada Allah Azza wa Jalla. Bagi orang yang tak pernah solat, malu dia. Bagi kita ahli ibadat, malu kepada Allah. Allah beri peluang kepada kita, Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kita sihat, Allah Ta'ala bagi kita sana sini, tapi bila nak sujud pada Allah Ta'ala kita lari. Subhanallah. Rugi kita rugi? Inilah kerugian yang besar. Karena itu saya kempen pagi, petang, siang, malam, supaya tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi SAW, jangan tinggal solat sunat kita yang kita namakan projek mega mampu milik. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, yang kita duduk ajar, duduk bawa pada para jemaah ni supaya kita tidak kerugian di akhirat nanti, insya-Allah. Saya dah keluar satu risalah, tajuk dia Fadlu Salat At-Tatawwu'. Kelebihan salat sunat. Kita kempen besar-besaran supaya tuan-tuan tidak kecewa, tidak kerugian, tidak menyesal di akhirat, sebab kita dah buat setakat mana yang kita mampu. Kita nak solat banyak-banyak, kita ni bukan wali besar, wali kecil pun tak apalah, alhamdulillah. Tapi ingat, peluang Allah Ta'ala beri, jangan disia-siakan. Jadi supaya kita tidak terbeban, ini yang kita jaga. Solat qabliyah, solat ba'diyah, solat duha, solat witir, sikit-sikit, tapi berterusan, berpanjangan, istiqamah. Lebih baik daripada kita solat perdana setahun sekali, lepas tu hilang, entah pada tahun depan pula. Kata orang, kita dengan masjid jangan jadi seperti kapal selam, tenggelamnya lama, timbul jarang-jarang. Allahu Akbar. Tengok, Allahu Akbar. Dengar. Jadi semua orang akan menyesal. Hak kafir sesal cara dia, yang munafik cara. Kita orang beriman ni pun sesal sebab peluang diberi tidak memperbanyakkan ibadat. Allahul Musta'an. Baik,
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru untuk sujud, tetapi mereka tidak melakukannya. Allahu Akbar. Wahum salimun, sedang mereka dalam keadaan sehat dapat melakukannya. Allahu Akbar. Jadi orang-orang ni atas dunia tu dipanggil sujud, wahum as-sihha mu'afun la yamna'uhum syai'. Tidak ada yang menghalang mereka daripada sujud kecuali orang kafir kerana kufur, orang munafik kerana munafik, orang beriman kerana malas. Tiga-tiga akan menyesal. Cuma penyesalan tu berbezalah. Menyesal orang mukmin sebab darjat dia tak tinggi. Menyesal orang munafik duduk dengan orang beriman, solat dah tapi tak ikhlas. Menyesal kafir langsung tak solat. Allahu Akbar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita berpindah kepada ayat 44. Fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Maka biarkanlah aku sahaja wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini. Allahu Akbar. Allah kata apa? Ayat ini, tengok munasabatul ayah. Anna Allah Ta'ala lamma khawafal kuffar, Allah Ta'ala dah menakutkan orang kafir, orang munafiqin, orang mukmin yang malas, di mana di akhirat esok Allah Ta'ala akan dedahkan segala rahsia. Allah Ta'ala pada hari huru-hara dipanggil kepada sujud. Mereka yang tak pernah sujud tak akan boleh sujud. Orang yang bersujud tidak kerana Allah juga tidak akan boleh sujud. Orang yang dah sujud kerana Allah menyesal kerana tak banyakkan sujud. Maka di sini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa orang-orang kafir, Allah kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan, serahkan pada aku tugasan aku buat kerja dengan keadaan mereka yang tak dengar kata ini. La haula wala quwata illa billah. Baiklah. Allahu Akbar. Fazarni ay fada'ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yukazzibu bil Quran fakhalli baini wa bainahum wa fawwid amrahum ilayya. Serahkan kepada aku lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka, serahlah kepada aku yang akan ambil tindakan. Wa qad kanu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahui. Allahu Akbar. Fala tasta'jil halakahum wala yanshaghil qalbuka bihim. Allah kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan duk sibuk memikir mereka, serahlah urusan itu kepada aku. Tuhan kata apa? Kita sanuqarribu haula'il mukadzibil Quran min azabihim syai'an fa syai'an bitadrij. Jadi aku akan tarik mereka sedikit demi sedikit, azab itu datang sedikit demi sedikit, akhirnya mereka semua akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, sama ada binasa dengan peperangan atau binasa dengan kematian. Bila dia mati, mereka akan jumpa apa yang mereka lawan, apa yang mereka ingkar, apa yang mereka tak dengar kata sebelum daripada ini. Allahu Akbar. Masya-Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri lama orang kafir ni hidup. Sombong dia tu lama, panjang. Sesungguhnya rancangan sulitku terhadap golongan yang kufur engkar itu amatlah kuat kukuh. Tuhan kata biarlah sejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli tafsir kata di antara doa Nabi Musa supaya Firaun binasa dengan tenggelamnya Firaun dalam laut Qalzum, tempohnya selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun baru binasa. Kita ingatkan doa Nabi ni kun fayakun, doa mati selalu. Tak. 40 tahun baru Firaun tenggelam dalam laut. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi pahala kepada Nabi Musa, Allah nak bagi pahala kepada Bani Israel yang beriman, supaya mereka berjuang, mereka berlawan, mereka berentak dengan Firaun,
sampai masa Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun, selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Allahu Akbar. Jadi Allah kata wa umli lahum, aku bagi tempoh pada mereka, mu jangan nak cepat. Hadis wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yumli liz-zalim. Allah Ta'ala beri tempoh, peluang kepada orang zalim. Lagi zalim, lagi zalim, lagi zalim. Lagi kuat dia zalim, lagi panjang umur dia, lagi angkuh dia, lagi sombong dia. Hatta iza akhazahu lam yuflithu. Bila Allah Ta'ala sentap, ambil tindakan ke atas mereka, tak ada siapa yang boleh lepas. Summa qara'a, kemudian Allah Ta'ala, kemudian baginda Nabi sallallahu baca ayat ni, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas penduduk negeri yang sombong itu, yang zalim itu. Bila Tuhan ambil tindakan, mereka akan mati semua, tak boleh buat apa dah. Surah Hud ayat 102. Hadis Abi Musa ini diriwayat oleh Imamul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Baik, kita berpindah kepada ayat 46. Am tas'aluhum ajra. Allah tanya dia, pernahkah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan? Nabi tanya, Allah tanya Rasulullah, pernahkah Rasulullah minta bayaran? Fahum fi mim maghramin musqalun. Lalu mereka merasa berat menanggung bayaran yuran sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu. Jadi Allah tanya dia, kan, setelah Allah Ta'ala kemukakan hujah pada puak kafir, mereka tak nak ikut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya, pernahkah Nabi minta bayaran? Sehingga orang nak mari mengaji rasa terbeban. Kita kata tak pernah minta. Bahkan semua nabi-nabi dulu juga tak pernah minta bayaran, kan? Wa ma qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Dalam surah Sad, tak pernah. Semua nabi-nabi menafikan dia minta bayaran. Tapi biasanya kalau kita hak free ni, orang tak nak ikut. Dia nak ada bayaran-bayaran itu baru sedap. Ramai ada orang cerita, dia kata bila kita buat apa ni, buat seminar tentang apa-apa, free, kosong dewan. Bila berbayar baru orang mari. Menyusahkan. Hak free tak mau. Hak free hari-hari ada kuliah di masjid, tak mari. Sekali dia buat bayaran di dewan besar-besar, pakat pergi 3,000 orang penuh, full house kata orang. Dia orang suka lagu tu. Nasib baiklah dakwah kita ni tidak ada bayaran. Kalau tidak, orang buat alasan pula tak boleh ikut dakwah dia, kena bayar. Sebab itulah bagi anak lah, kalau orang ajak ceramah, dia kata ada yuran bayaran ni, saya kurang selesa. Takut orang kata Abu Anas pun ambil bayaran juga dah. Padahal bukan kita. Penganjur ambil bayaran sebab dia nak sewa dewan, dia nak bagi tiket kapal terbang kepada penceramah, dia bagi makan. Tapi gitulah orang ni. Jadi eloknya tak sudah ambil bayaran apa-apa lah. Dia kata sekarang ni satu trend baru pula. Masjid ni, kita masuk setiap pintu ada tabung. Tabung apa? Tabung derma. Betul tak? Pintu ni tabung. Kurang menarik. Orang tak apa bagi duit. Habis nak lancar juga tabung lalu depan orang. Kadang-kadang bila lalu depan ni, orang yang tak bawa duit ke, dia dah bagi dah tabung, dia rasa tak selesa. Takkan lalu dia tolak saja. Orang nak bagi pula tengok kiri kanan, takut orang tengok duit dia. Saya kata budaya menolak-nolak tabung lepas solat ini, dalam majlis-majlis ceramah ni eloknya dielakkanlah. Eloknya dielakkan. Sebab orang beri itu kerana tabung lalu depan dia dan dia terpaksa. Tak masukkan orang sebelah tengok, nampak bakhir je aku ni. Walah dia bagi ke masjid 1,000 sebulan dia bagi. Dia masuk senyap-senyap dalam akaun, dalam tabung. Tapi bila orang lalu depan, lain macam kita punya perasaan. Dia setengah masjid ni dia bangga pula. Siap tulis lagi. Sedekah subuh boleh sekian, sedekah maghrib boleh sekian,
Sedekah Jumaat boleh sekian, kita duk bangga dengan ni. Eloknya tabung yang sudah ada tu cukup memadai. Kita kata kita bimbang takut orang mari membebankan orang. Ia nak mari dengar ceramah, kita dengar kuliah, nak mari solat, kita duk sibuk dengan tolak tabung. Kalau tolak tabung yang tolak bertayar, setengah ni tabung bergerak, pak cik tuk siok tu mari duduk keren-keren dengan uncang dia, lagi dahsyat. Apalagi kalau tabung itu ditolak waktu orang duk solat Jumaat, waktu khutbah Jumaat, lagi teruk. Baiklah, alhamdulillah kita berprinsip para nabi tak ambil bayaran. Kalau macam tu, ustaz mari ceramah, pak saya tak bagilah duit. Dia pergi dengan minyak bang, kena bayarlah duit minyak dia tu, jangan lebih-lebih. Bagilah sekadar yang munasabah. Perjalanan dia daripada rumah ke sini berapa? 3 jam. Kita berilah yang cukup dengan orang, bukannya banyak lebih-lebih. Tapi kalau bahasa jenis letak harga siap-siap, saya nak 1 jam saya cerah 5,000, tak kira ada orang 5 orang ke 1,000 orang, ini pun satu masalah. Marilah kita muhasabah, tak sudut cakap hak orang, kita bercakap hak kita je lah, sebab kita dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Baik, Allah tanya lagi, am indahumul ghaibu fahum yaktubun, atau adakah di sisi mereka lauhil mahfuz yang mengandungi perkara-perkara yang gaib, dia tahu, lalu mereka menyalin daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu. Mana dia baca di lauhil mahfuz bahawa ajaran Nabi tak betul. Ini semua ayat-ayat ini semua ni Allah Subhanahu Wa Taala nak iqamatil hujjah, nak menegakkan hujjah ke atas puak kafir, diketuknya kepala mereka, diketuknya kepala mereka supaya mereka sedar, insaf, ingat kepada apa yang mereka lakukan itu. Mudah-mudahan mereka kembali ke pangkal jalan, kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamatlah kita huraian ringkas ayat 42 sehingga ayat 47. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid. Faedah yang pertama, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Tengok ni pelajar, pencatat. Ayat ni berulang, ayat yang sama tapi faedah yang lain. Ayat ini pada hari berlakunya huru-hara dalam satu terjemahan Ibn Abbas, atau yaumnya mencapai yang saq, Allah Ta'ala buka saq dia dan dipanggil semua orang sujud. Kata ulama tadabbur, hadzal jaza' min jinsi amalihim. Balasan ini, balasan satu amalan mengikut amalan. Balasan mengikut amalan. Orang yang sujud atas dunia dulu, sujud dia kepada Allah di atas dunia dengan penuh ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana orang, bukan kerana nak tunjuk, nak cari glamour, maka mereka diberi peluang untuk sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minas sajidin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sujud di dunia ni kerana Allah semata-mata, dan jadikan kami ni hamba Allah yang bersujud di hadapan Allah pada hari kiamat yang begitu huru-hara. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang yang tak sujud, tak sujud tu sebab apa? Sebab kafir. Di akhirat esok, no, kamu tak boleh sujud. Bagi orang yang sujud juga di dunia dulu, tapi semata-mata nak tunjuk ke orang, semata-mata nak cari pujian, yang ni pun tak dapat sujud juga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita macam itulah kita. Dia dalam kaedah dia kata al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu mengikut amalan kita. Mu sujud banyak atas dunia, kamu sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Sujud kemuliaan, bukan lagi sujud taklif. Sebab di akhirat tidak ada taklif. Akhirat esok ada kemuliaan, akhirat esok ada balasan. Taklif lah ni. Jadi kita selagi kita ada peluang untuk sujud, hayya nasjud, mari kita sujud. Allah, Ustaz, saya ni tak larat dah nak berdiri. Pak cik, mak cik, mak, ayah, opah, nenek, tok pa, tok ma, tak. Untuk sujud
solat sunat boleh sambil duduk. Solat je sambil duduk. Allahu Akbar. Kita rokok, kita sujud. Saudara-saudari yang duduk solat atas kursi, usahalah turun, sujudlah dahi kamu kepada Allah di lantai. Sebab kita tengok ramai yang solat atas kursi, boleh je sujud. Tapi nak jadi budaya, nak jadi fenomena, mereka tak mau berusaha. Berapa ramai sahabat kita ni, dia solat atas kursi, saya tegur, sakit ustaz. Saya kata Allahu Akbar, cubalah usaha, biar dahi kita sampai di lantai. Selagi kita masih lagi boleh bergerak, boleh berjalan sana sini. Lain kalau kita dah stroke, terlantar, tak boleh nak bergerak. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ketika itu kita minta maaf dengan Allah, ini je pergerakan yang aku ada. Tapi boleh pergi sana sini, ujung dunia, akhir dunia dia boleh pergi. Nak letak dahi di atas lantai kepada Allah Ta'ala tidak mampu. Tuan dah berusaha ke belum? Allahu Akbar. Kadang-kadang sahabat kita, ahli-ahli ibadat, bila kita minta dia sujud di lantai, banyak pula alasan yang dia beri. Kita kata hari ini Allah beri peluang kita sujud, di akhirat esok tak ada lagi peluang nak sujud. Kita hanya menyesal kerana tak ikut dengan kata, tidak berusaha bersama dengan as-sajidin, dengan orang yang sujud pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan ambil risalah kita ni, bagi-bagikan, baca-bacalah, tajuk dia Projek Mega Mampu Milik. Baik, kita berpindah kepada Al-Faidatus Saniyah, faedah yang kedua. Allahu Akbar. Ayat yang sama, dia kata wa yud'auna ila sujud. Sujud hari itu bukan lagi sujud taklif, tanda semula. Dia kata annallaha subhanahu wa ta'ala qad yukallifu fil akhirah imtihanan. Sujud hari ini sujud ujian, bukan sujud taklif. Kerana akhirat bukan lagi darut taklif, bukan lagi negeri yang menyusahkan, yang memberatkan, bahkan hiya darul jaza. Jadi Allah nak tengok siapa yang sujud pada aku di dunia tu, sujud sekarang. Semua orang yang beriman kharru sajidan, sujud pada Allah Azza wa Jalla. Ini satu kemuliaan, satu kebanggaan bagi kita, ya Rabb. Inilah hamba-Mu dulu yang sujud pagi, petang, siang, malam dengan air mata yang bercucuran, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita sujud di hadapan Allah. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Pada hari itu dipanggil sujud, orang mukmin sujud pada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir tak ada. Jadi kalau kita kata sujud di sini bukan lagi sujud taklif, tetapi sujud takrim, sujud satu kemuliaan dan merupakan imtihan. Allah nak pisahkan di antara orang mukmin, orang munafik dan orang kafir. Orang mukmin sujud, orang munafik kerah membatu dia punya belakang tak nak sujud, si kafir terlentang ke belakang. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Ya Rabb, berilah kepada kami peluang untuk sujud sebanyak-banyaknya selagi kita hidup atas dunia ini, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Sujudlah pakcik. Berapa rakaat yang kita mampu kita sujud? Solat duha ni 8 rakaat yang Nabi pernah buat. Ada riwayat kata 12. Kita ambil lah kalau paling minima, buatlah 4 rakaat. Sederhana. Kalau boleh 8 lagi cantik. Allah, tak ada ustaz. 2 rakaat jangan tinggal. Biar ada juga. Supaya jangan tunggu yauma yukshafu wa yud'u ila sujudi wa hum salimun. Pada hari dipanggil sujud di akhirat, kita akan menyesal di saat itu. Waktu Tuhan bagi peluang kita sujud, kita tak sujud. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ulama kata ketika kita dipanggil bersujud pada Allah Azza wa Jalla bersama dengan orang muslimin, kita tidak pergi. Hadis ayat ini istadalla bihi ba'duhum, sebahagian ulama seperti ulama mazhab Hambali
yang mengatakan solat jamaah itu wajib. Solat jamaah itu wajib, bukan lagi sunat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut kanu yud'auna ila salah bil azani wal iqamah. Mereka pernah dipanggil di akhirat esok, di dunia dulu, hayya 'alas salah, hayya, dia ada wak tak tahu, wak lemu kenyangnya, kata dia, wak lemu kenyangnya. Walam yujib, tak jawab azan, tak pergi masjid, tak solat jemaah. Kata di seorang ulama, nama dia Ka'bu al-Ahbar, tulis nama dia ni. Qala Ka'bu al-Ahbar, dia kata wallahi, demi Allah, ma nazalat hadhihi al-ayatu illa 'anil ladina yatakhallafuna 'anil jama'at. Ayat ini tidak turun kecuali Allah nak tegur orang-orang yang tak pergi solat berjamaah. Allahu akbar. Ini riwayat ini dibawa oleh Imamul Baghawi di dalam tafsir dia. Jadi dalam kita belajar dalam kitab fiqh kita, mazhab Hambali dan sebahagian mazhab lain mengatakan bahawa solat jemaah itu wajib. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i ini ada kata fardu kifayah ataupun sunat muakkad. Ini dalam risalah saya ada. Tuan-tuan boleh ambil risalah ni baca pandangan ulama tentang solat jemaah. Yang penting bagi kita je, kita sihat wal afiat. Kita dengar azan, kita sombong tak mau pergi. Muazzin Tok Bilal panggil dengan nama Allah, panggil dengan nama Nabi. Kita yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari dakwah cinta Nabi, tapi panggil nama Nabi buat tak pergi. Orang ini juga dalam keadaan berbahaya. Walaupun kita tak kata solat jemaah itu wajib aini sebagaimana mazhab Hambali, tetapi kita mengatakan orang yang sombong dengar azan tak nak pergi solat jemaah, orang ini juga dalam keadaan yang berbahaya, sebagaimana yang disebut oleh sebahagian ulama tadabbur kepada ayat ini. Dia kata kalau benda sunat kenapa dosa? Kita kata tak apalah, tak berdosa. Tapi muazzin panggil kita dengan nama siapa? Dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Boleh kita buat tak kenal Allah? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita buat tak tahu ya? Allahu akbar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya Allah, jadikan telinga kita ni telinga yang mendengar, hati yang menerima, kaki yang melangkah ke masjid. Jangan malu kita depan Allah. Kamu boleh melangkah sana sini, jogging sampai 4-5 km, kayuh basikal 50 km, nak melangkah ke masjid depan rumah awak 50 langkah tak sampai. Apa yang kamu nak tunjuk depan Allah di akhirat esok? Nas'alullah salamata wal afiyah. Allah Ta'ala lah yang akan beri selamat kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ayat yang sama, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata ulama, bayanu anna jinsas sujud, ulama mengatakan bahawa dalam ibadat solat kita ni, sujud adalah di antara tempat yang afdal dalam solat. Berdasarkan kepada mana? Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Kita nak dekat kita dengan Allah, banyak solat, sujud. Selagi lutut kita boleh turun di atas tanah, selagi dahi kita boleh letak di atas lantai, letaklah tuan-tuan, campurlah kerusi awak tu. Tak ada, tidak ada kerusi dalam solat, kecuali memang langsung kita tak boleh nak turun, maka ketika itu kita di alam keadaan darurat. Tapi selagi boleh, bagilah motivasi kepada ashabul karasi, sahabat-sahabat yang duduk atas kerusi, supaya berusaha untuk turun di atas lantai. Zaman dulu tak ada pun orang solat atas kerusi. Saya dah baca, buat banyak buku-buku, kajian-kajian, bahawa as-salatu alal karsi tidak disebut dalam mana-mana kitab zaman dulu. Mari zaman kita, zaman orang belah lutut ni, sampai orang kerah lutut tak mau turun ni, masa tu baru timbulnya kerusi. Sebab itulah saya tak galakkan solat atas kerusi di masjid kita ni, kecuali betul-betul orang darurat. Alhamdulillah, tuan-tuan tahu saya sendiri sakit lutut. Berapa orang doktor dah nak belah lutut kita ni. Saya kata selagi aku boleh sujud di atas lantai, kita berusaha, biarlah berjalan
Sakit pun biarlah kita sujud di atas lantai, kerana kita nak sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Baik, jadi ulama kata, satu, Nabi sebut hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid wa qad umiru bisujudi fa arsatil qiyamah. Hari akhirat esok Tuhan tak suruh berdiri qiyam, tapi Allah suruh sujud pada Allah fi arsatil qiyamah, pada hari perhimpunan agung di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala suruh kita sujud. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wahum salimun, mereka sedang sihat pada waktu itu. Fa'inna as-sihah, sihat bukanlah syarat kena solat. Orang sakit pun kena solat. Orang hidup ngak-ngak atas dunia ni selagi hidup kena solat. Kenapa Tuhan sebut wahum salimun? Jawab dianya, nak bagi tahu, mu tak sujud atas dunia dia bukan kerana sakit, bukan kerana belah lutut, maaf, belah lutut sujud juga tapi dengan isyarat, maaf, bukan kerana sakit, bukan kerana tak larat, tapi memang kamu malas. Jadi Allah nak iqamatul hujjah, bahawa ketika kamu dipanggil sujud di dunia ni kamu sihat, tapi kamu tak mau sujud. Kita mengatakan inilah kerugian yang amat besar. Al-faidatul khamisatu, faedah yang kelima, qauluhu ta'ala am tas'aluhum ajra fahum min maghramin musqalun. Allah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tanya nak tahu, tanya nak beritahu kepada kita bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah minta upah, tak pernah minta bayaran, tak pernah mengenakan yuran di dalam dakwah yang disampaikan itu. Maka kita sebagai pendakwah berhati-hati kita dengan bayaran-bayaran yang dikenakan. Kadang-kadang orang pelik bila ditanya, ustaz, saya nak panggil ustaz ceramah, berapa bayaran? Saya kata, minta maaf lah, saya tak pernah letak bayaran. Tuan nilai sendirilah perjalanan kami. 5 jam mengembara, contohnya naik kapal terbang berapa tambang, kita pergi kerana dijemput oleh Tuan. Nilailah sendiri, berilah sekadar yang boleh. Kalau kata kita nak letak harga, insya-Allah itu bukan mazhab. Tak pernah para nabi meletakkan harga dalam dakwah mereka. Kita sebagai pendakwah juga jangan letak ni setengah dah, ada harga siap. Saya berapa, PA saya kena bayar berapa, saya punya first class kapal terbang, oleh kerana saya berjalan seorang ni tak boleh, kena bawa isteri atau bawa suami, dua-duanya kena first class. Kita kata terpunalah kepada awak dengan Allah, tapi kita sebagai pendakwah bertawaduk, cukuplah sekadar mana yang kita belanja perjalanan kita setakat tu kita ambil. Lebih-lebih lagi jangan duk fikir kita berdakwah ni kerana nak mencari kekayaan, berdakwah kerana nak mencari kesenangan. Allah tanya Nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, qul ma as'alukum alaihi min ajrin, semua mengatakan aku tak minta upah dalam dakwah aku ini. Upah yang kita harapkan daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan motivasi ini memberi semangat kepada kita untuk terus berdakwah tanpa mengambil upah atau mengambil bayaran, meletakkan harga dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita lakukan ini ikhlaskan Allah, untuk layak kita bertemu dengan Allah, untuk kita sujud pada Allah fi arasatil qiyamah, yang melayakkan kita untuk dibawa ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung siri akan datang ayat 48 sehingga akhir surah, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.